Salam sejahtera. Okey, hari ini saya dan rakan-rakan ingin membentangkan berkenaan dengan kesan cukai ekspor di negara China. Okey, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Flora Ana Bangkong, nombor metrik 282768. Negara China atau lebih dikenali dengan nama sebenarnya Republik Rakyat China ialah sebuah negara di Asia Timur yang merupakan negara paling ramai penduduknya di dunia. Di samping itu juga, negara China diduduki oleh lebih kurang 1,300 juta orang penduduk bersamaan dengan kira-kira 1/5 daripada manusia di muka bumi ini. Seterusnya, cukai ekspor atau tarif ekspor. Tarif ialah cas yang dikenakan kerajaan ke atas produk yang diekspor dari negara lain. Apabila kerajaan mengenakan tarif ke atas barangan ekspor, harga pasaran domestik bagi komuniti tersebut meningkat. Okey, komuniti ini bermaksud ialah barangan yang diperdagangkan seperti bahan mentah, bahan galian atau bahan hasil daripada ladang. Mengenakan tarif ke atas sesuatu barang mengakibatkan pengurangan dalam jumlah yang diekspor dari pasaran global dan peningkatan dalam pengeluaran barang tersebut dalam ekonomi domestik. Definisi cukai ekspor. Cukai ekspor digunakan untuk menyediakan subsidi tidak langsung untuk industri tempatan yang mengeluarkan atau memproses barangan utama. Oleh itu, cukai ekspor telah digunakan untuk mengalahkan ekspor produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Contoh, penggunaan cukai ekspor sedemikian disediakan oleh cukai ke atas ekspor kulit mentah untuk mempromosikan ekspor pembuatan kulit yang diterima pakai di Argentina pada pelbagai kesempatan. Di samping itu juga cukai ekspor telah digunakan untuk meningkatkan kualiti barangan yang boleh diekspor dengan mengenakan cukai ke atas produk berkualiti rendah seperti bulu yang tidak dicuci untuk mengalahkan ekspor barangan yang nilai tambah yang lebih tinggi. Tujuan cukai pula, cukai digunakan untuk membiayai pembelanjaan pentadbiran negara, termasuk projek-projek pembangunan awam seperti pembangunan sekolah, universiti, hospital, klinik kesihatan, jalan raya dan sebagainya. Okey, pembentangan seterusnya saya akan serah kepada Siti Rashidah. Saya 282868 Siti Rashidah Muhammad sambung untuk penerangan bagi teknik cukai ekspor di China. Cukai ekspor tidak lagi dikenakan oleh negara China sekiranya tiada aktiviti ekspor yang dilakukan. Untuk struktur kadar cukai China cuba mengharmonikan sistem cukai dan duti yang ia meletakkan ke atas kedua-dua pelabur asing dan pengusaha tempatan. Sebagai hasil, potongan cukai dan duti istimewa yang dinikmati pengekspor di zon ekonomi khas dan bandar pesisiran pantai akan dilihat semula. Aktiviti ekspor boleh dikira berdasarkan formula yang dilampirkan. Okey, seterusnya, sejak Mac 2020 ketika China menunjukkan isyarat pertama pemulihan ekonomi di tengah-tengah COVID-19, pihak berkuasa China meningkatkan kadar bayaran balik VAT di China untuk 1464 produk untuk manfaat pengekspor. Menurut peraturan baharu itu, hampir 75% daripada jumlah 1464 item tertakluk kepada 13% rebate VAT ekspor. Ini termasuk antara lain keluli tahan karat, peralatan kebersihan dan banyak lagi. Selebihnya 25% item tertakluk kepada 9% rebate VAT ekspor. Untuk prinsip percukaian, ekonomi. Assalamualaikum, saya Nur Syamiza Farhana, nombor metrik 282850. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan cukai ekspor terhadap kerajaan. Yang pertama, kadar tarif akan menjadi rendah kerana kebiasaannya tempoh tahun berakhir bagi syarikat, korporasi dan badan amanah adalah pada tahun taksiran tersebut. Pendapatan diperoleh setiap individu dalam sesebuah syarikat, korporasi dan badan amanah ditaksirkan berdasarkan tahun kalender.
Bagi menentang cabaran yang ditimbulkan oleh wabak dalam bidang perniagaan ataupun ekonomi ini, tidaklah mengejutkan bahawa kerajaan menangani bidang ini dengan dasar takrif baharu. Seterusnya, kesan yang kedua adalah kerugian kerugian kebajikan lebih rendah. Dari sudut pandangan sosial, kerugian kebajikan yang berkaitan dengan penggunaan cukai, iaitu cukai ekspor, dan akan menjadi lebih rendah daripada pengurangan dalam pengeluaran produk yang dikenakan cukai, kerana sementara cukai ini akan cenderung mengurangkan pengeluaran barangan yang dikenakan cukai, mereka akan mengembangkan pengeluarannya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan cukai ekspor terhadap ekonomi. Dalam slide ini saya akan menerangkan dua kesan, iaitu akan menguatkan hubungan dengan negara lain. Kedua adalah untuk meningkatkan ekspor FGV. Bagi menguatkan hubungan dengan negara lain, contohnya adalah China. China akan membuka pintu kepada syarikat antarabangsa untuk mengukuhkan kedudukan. Contohnya macam dia akan membuka peluang kepada syarikat antarabangsa untuk membuat pelaburan atau untuk bekerjasama dengan syarikat perniagaan yang terbesar di negara China. Dan hubungan perniagaan dengan China juga akan terjalin. Oleh itu, Malaysia akan memperoleh pelanggan yang ramai daripada China. Kedua adalah untuk meningkatkan ekspor FGV. FGV akan menjagakan peningkatan permintaan kira-kira bermula daripada 30 hingga 50% dalam jumlah ekspor daripada negara pengeksport utama seperti India, Pakistan, China dan Eropah. Ini juga akan membolehkan kami meningkatkan bekalan kilang seperti produk penapisan daripada Pakistan dengan harga yang lebih kompetitif. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya akan saya beri kepada pembentang seterusnya, iaitu Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal Israr bin Jasni. Nombor metrik 282923 akan membentangkan kesan cukai ekspor terhadap masyarakat. Seperti mana-mana cukai yang tidak langsung atau campur tangan yang serupa, cukai ekspor mencipta pemenang dan kalah dalam sesebuah negara. Sama ada untung golongan miskin atau kaya, bergantung terutamanya kepada siapa yang memiliki faktor yang digunakan secara intensif dalam pengeluaran barang bercukai, bahagian perbelanjaan bajet untuk komuniti ini, dan bagaimana kerajaan mengagihkan semula hasil cukai lebih tinggi di kalangan penduduk. Cukai ekspor mempunyai 3 kesan ke atas pendapatan isi rumah. Kesan pendapatan kasar berlaku melalui kesan cukai ekspor ke atas pulangan kepada faktor pengeluaran seperti tanah, modal dan buruh mahir dan tidak mahir. Kedua, kesan kuasa beli berpasti melalui perubahan relatif dalam harga barang yang digunakan. Yang ketiga, kesan pendapatan boleh guna berfungsi melalui pengagihan semula hasil fiskal yang diperoleh daripada cukai oleh kerajaan. Mari kita andaikan bahawa cukai ekspor dikenakan ke atas beras. Apabila harga beras jatuh di pasaran domestik, pulangan kepada faktor tertentu seperti tanah dan faktor yang digunakan secara intensif dalam pengeluaran beras seperti buruh tidak mahir jatuh. Pemilik tanah dan pekerja tidak mahir akan menerima imbuhan yang lebih rendah. Manakala pekerja mahir dan pemilik modal ahli yang digunakan dalam pengeluaran komoditi alternatif akan meningkat. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami, iaitu kesan cukai ekspor kepada negara China. Sekian, terima kasih.